Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Sabariah binti Sulaiman, rakan-rakan dan para hadirin sekalian. Pada petang ini, saya Hazwani bersama rakan seperjuangan saya, Farah Husna, akan membentangkan tulisan Jawi abad ke-17 berdasarkan surat daripada Raja Bendahara Brunei kepada Kapten Inggeris di Jambi. Tulisan Jawi sudah menjadi identiti orang Melayu sejak hampir 1000 tahun dahulu. Ini bermakna tulisan Jawi sudah bertapak lama di tanah Melayu berbanding tulisan Rumi. Untuk pengetahuan para hadirin, tulisan Jawi merupakan antara tulisan utama di tanah Melayu dalam kalangan orang Melayu itu sendiri. Tulisan Jawi berkembang pesat di tanah Melayu sejak kedatangan agama Islam yang dibawa masuk ke tanah Melayu. Tulisan Jawi berubah dari abad ke abad sehingga hari ini bagi memperbaiki tulisannya untuk memudahkan penulis dan pembaca memahaminya dengan lebih jelas dan ringkas. Latar belakang surat ini merupakan warkah yang telah dikirim daripada Sultan Brunei yang telah disembahkan oleh 3 orang pembesar diraja yang bergelar Seri Laila Diraja, Seri Setia Pahlawan dan Seri Raja Khatib melalui satu rombongan armada dan Brunei. Ketiga-tiga utusan ini menggambarkan akan peranan dan tugas perwakilan tersebut dalam bidang pentadbiran negara, ketenteraan dan keagamaan. Memandangkan senario persejarahan Brunei ketika itu mempunyai persamaan dengan isi cerita kandungan surat yang disembahkan itu, maka adalah tidak diragukan bahawa warkah ini adalah surat dari Sultan Muhyiddin Ibni Sultan Jalilul Akbar yang juga dikenali sebagai Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Raja Bungsu Muhyiddin yang mana bertepatan dengan nama yang telah disebut dalam warkah. Rentetan dari peristiwa tragedi bersabung ayam menyebabkan Pangeran Hakul Mubin telah mengisytiharkan diri menjadi Sultan Brunei ke-13 bagi mengganti Sultan Muhammad Ali Tumbang di rumput. Manakala Pangeran Bendahara Muhyiddin menuntut bela atas kematian bapa mentuanya lalu mengisytiharkan diri menjadi sultan dan mengakibatkan berlakunya perang saudara selama kira-kira 12 tahun. Isi kandungan persuratan ini juga berkaitan dengan keadaan politik di Brunei ketika itu sebagai dinyatakan dalam warkah ini bahawa rombongan dari pihak Brunei mahu membeli barang keperluan untuk kegunaan peperangan iaitu serbuk bagi membuat ubat bedil atau meriam dan juga kain gabar serta selimut. Oleh itu, surat ini dihantar dari Raja Bendahara Paduka Seri Maharaja Permaiswara di Brunei kepada Kapten Inggeris yang menguruskan perdagangan Inggeris di Jambi untuk disampaikan kepada Sultan Jambi iaitu Pangeran Adipati. Dengan pembelian ubat bedil tersebut, ia telah menyebabkan Sultan Muhyiddin dapat mengalahkan Sultan Hakul Mubin di Pulau Cermin. Sebagaimana kata Lead Curator of Southeast Asian Material di British Library, Datuk Dr. Annabel Tehgelep, bahawa surat ini mungkin ditulis sekitar pertengahan abad ke-17 dan manuskrip ini merupakan paling awal dan paling tertua yang berkaitan dengan Kesultanan Brunei dan dianggarkan berusia 350 tahun. Salinan asli warkah ini masih tersimpan di Perpustakaan British di London. Walaupun keadaannya rosak dan koyak, kini dilapisi dengan kain kasar. Sebahagian daripada lembaran kertas yang hilang mungkin mengandungi materai dan tarikh dari konteks sejarahnya. Berdasarkan pertemuan ini, kita dapat memperkukuhkan lagi kewujudan ketamadunan bangsa Brunei melalui pengamalan pemerintahan sistem beraja, yang mana memperlihatkan bahawa dari segi adat istiadat di Raja Brunei, gelaran bagi orang-orang kenamaan telah terbukti sudah wujud melebihi dari 300 tahun yang lalu. Khususnya jawatan Wazir Pengiran Bendahara Permaiswara yang unik bagi Brunei. Memang tidak dinafikan bahawa gelaran bendahara terdapat dalam sistem beraja di alam Melayu. Namun, hanya Brunei sahaja yang memakai nama Pengiran Bendahara Permaiswara yang merupakan ketua wazir pada masa dahulu. Dan uniknya lagi, dalam warkah tersebut, baginda Sultan disebut sebagai Raja Bendahara Permaiswara. Ini kemungkinan kerana baginda adalah pemegang jawatan Pengiran Bendahara dalam zaman pemerintahan Sultan Hakul Mubin. Dan di samping itu mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan atas sokongan rakyat Brunei. Metodologi kajian yang dijalankan adalah jenis kajian kualitatif dan kaedah analisis adalah analisis kandungan.
Seterusnya, saya akan mengartikulasikan sistem ejaan Jawi yang digunakan di dalam surat daripada Sultan Brunei ini. Setelah saya dan rakan saya membelik surat ini, kami mendapati bahawa sistem ejaan Jawi yang digunakan di dalam surat oleh Sultan Brunei ini adalah sistem ejaan Jawi pengaruh Melayu tahap pertama. Hal ini kerana terdapatnya penggunaan huruf vokal. Akan tetapi, bentuk homograf dalam ejaan masih wujud walaupun tidak sebanyak seperti yang wujud pada sistem ejaan Jawi pengaruh Arab kedua. Sistem ejaan Jawi pengaruh Melayu tahap pertama adalah dengan perkataan dibubuh huruf saksi pada suku pertama sahaja. Ada 3 huruf benar Arab yang dijadikan huruf saksi selain mengekalkan sebagai huruf benar, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Ini adalah contoh-contoh bentuk ejaan yang digunakan di dalam surat ini. Sebagai contoh, perkataan lam, alif, ga boleh dibaca sebagai lagi atau lagu atau laga. Perkataan ba, ya, ta boleh dibaca sebagai beta atau bait. Perkataan ta, waw, lam, sin boleh dibunyikan sebagai tulis atau tulus atau tulas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Dengan soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya adalah daripada Wan Shazlin yang berbunyi, apakah perbezaan tulisan Jawi pengaruh Melayu tahap pertama dan tahap kedua? Okey. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis dan juga saudari yang bertanyakan soalan. Perbezaannya ialah pada sistem ejaan Jawi pengaruh Melayu tahap pertama, dia mempunyai 4 ciri. Ciri yang pertama, ia menggunakan tulisan dan sistem ejaan Arab sepenuhnya. Ciri yang kedua ialah menghilangkan tanda baris tetapi dia mengekalkan tanda baris, ejaan dan huruf sedia ada. Dan ciri ketiga, dia mewujudkan huruf-huruf saksi. Dan ciri yang keempat, dia menggunakan huruf saksi pada suku kata pertama sahaja. Okey ya. Dan pada sistem ejaan Jawi tahap kedua, terdapat 4 pedoman dalam menyusun dan memperbaiki tulisan Jawi. Yang pertama, ejaan Pakatan Bahasa Melayu, Persuratan Buku Diraja Johor ataupun dikenali sebagai nama ringkasnya PBMTB Diraja Johor. Yang kedua, ejaan Jawi Zabah. Yang ketiga, ejaan Dian. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan. Dan sistem ejaan yang kedua ni akan diterangkan oleh kumpulan lain yang akan membentangkan keempat-empat pedoman ini dengan lebih terperinci. Itu saja jawapan saya. Terima kasih saudari Hazwani.